warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan sama-sama belajar pendidikan Islam tahun 1 bagi tajuk solat tiang agama, bahagian ibadah. Anak-anak semua, mari sama-sama kita perhatikan gambar ini. Gambar menunjukkan seseorang Islam wajib bersolat, wajib sembahyang walaupun dia berada di mana-mana tempat apabila sampai waktunya. Bagaimana gambar yang pertama ini? Seorang askar yang sedang bertugas di dalam hutan, di sempadan, wajib sembahyang di dalam hutan. Yang kedua, seseorang yang berada di dalam pesawat kapal terbang wajib sembahyang mengikut kemampuannya. Kemudian, seseorang yang bekerja di pejabat wajib solat di pejabatnya. Seterusnya, seorang yang tinggal di kutub utara atau kutub selatan, tempat yang dikelilingi oleh ais. Seterusnya, petani bersolat di sawah bendang. Seorang yang sedang berlayar di tengah lautan di atas kapal wajib solat di atas kapal. Tentang perkara ini Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan di dalam surah An-Nisa ayat ke-103, Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Maksudnya, sesungguhnya sembahyang itu ialah satu ketetapan yang diwajibkan atas orang-orang yang beriman yang tertentu waktunya. Sekali lagi, sesungguhnya sembahyang itu ialah satu ketetapan, satu kewajipan, satu kepastian yang diwajibkan atas orang-orang yang beriman yang tertentu mengikut waktu-waktunya. Cuba kita fikirkan di benak fikiran kita, mengapakah setiap Muslim perlu menunaikan solat? Kenapa? Cuba kita fikirkan. Seterusnya, apakah yang dimaksudkan dengan kefarduan solat? Kefarduan solat, kewajipan solat. Maksud solat. Maksud solat ialah perkataan, iaitu bacaan, dan perbuatan tertentu yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Setiap orang Islam yang cukup syaratnya contoh seperti berakal, baligh, suci daripada hadas kecil dan hadas besar. Itu antara syarat-syaratnya. Nanti kita akan belajar lagi. Hukumnya wajib menunaikan solat 5 waktu. Baiklah, mari kita sama mengenal waktu-waktu solat. Pada zaman dahulu, untuk menentukan waktu solat, kena memerhatikan suasana cahaya di luar, iaitu seperti matahari, malam gelap. Cara dia untuk kenal waktu solat macam itulah. Solat subuh 2 rakaat. Solat subuh dikerjakan sebanyak 2 rakaat. Bilakah masuknya waktu solat subuh? Iaitu bila terbit fajar shadiq. Terbit fajar shadiq macam inilah. Gelap, kemudian ada cerah-cerah sedikit, kemudian ada nampak
nak kepada hilang waktu malam maknanya. Tapi sekarang ni ada takwim. Anak-anak boleh tengok takwim ataupun kita mendengar azan. Maka masuklah waktu solat. Habis waktu solat subuh bila terbit matahari. Kalau dalam takwim itu namanya syuruk. Syuruk pada hari ini, hari Sabtu 16 Oktober, waktu syuruk ialah pada jam 6.58 pagi. Bila kita terbangun lewat, contohnya pukul 7, maka waktu subuh sudah habis, maka solat kita kena qada, kena ganti. Sebab kita solat di dua waktu subuh. Kemudian untuk menentukan solat zuhur. Solat zuhur ada berapa rakaat? 4 rakaat. Waktu mulanya gelincir matahari dan terbentuk sedikit bayang. Macam mana gelincir matahari? Iaitu matahari terbit di sebelah timur. Di sebelah timur. Kemudian dia akan bergerak sehingga ke atas kepala kita. Bila cahaya matahari itu sudah bergerak ke sebelah barat, maka bayang dia akan ke sebelah timur. Maka bila bayang ke sebelah timur itu namanya gelincir matahari. Gelincir matahari dan terbentuk sedikit bayang. Akhir waktu zuhur ialah bayang-bayang sama panjang dengan objeknya. Jadi kita letak batang kayu. Bila kita jatuhkan batang kayu itu, maka batang kayu itu sama dengan bayang. Katakanlah ukuran batang kayu ini 30 cm contohnya. Bayang ni pun 30 cm juga. Kita pun jatuhkan dia sama dengan bayang. Maka habislah waktu zuhur. Seterusnya untuk menentukan solat asar pula. Solat asar juga 4 rakaat. Iaitu awal masuk waktu asar, bayang-bayang lebih panjang dari objeknya. Contohnya batang kayu ini 30 cm. Bayang ini pula 35 cm. Bila kita jatuh, maka bayang ada lagi lebih. Maka bayang-bayang lebih panjang dari objek. Habis waktu asar ialah terbenamnya matahari, tenggelamnya matahari. Ini matahari tenggelam, tak nampak matahari. Jadi kita kena sentiasa solat pada awal waktu supaya kita takut terleka. Bimbang, kemungkinan terleka akan menyebabkan habisnya waktu sembahyang. Jadi baiklah kita solat sembahyang di awal waktu. Bila masuk waktu, kita pun terus solat. Seterusnya solat maghrib 3 rakaat. Mula bila terbenamnya matahari. Bila tenggelamnya matahari, masuklah waktu maghrib. Kemudian akhirnya waktu maghrib, hilang cahaya merah di sebelah langit barat. Di sebelah langit barat hilang cahaya merah. Di sebelah tenggelamnya matahari, dia akan keluar cahaya merah ataupun sopak merah. Bila hilang sopak merah, maka habislah waktu maghrib. Seterusnya solat isyak 4 rakaat, iaitu mula bila hilang cahaya merah di sebelah langit barat. Hilang cahaya merah di sebelah langit barat dan berakhirnya waktu isyak bila terbitnya fajar shadiq, iaitu masuknya waktu subuh. Itulah cara untuk mengetahui masuknya waktu solat dan berakhirnya waktu solat tersebut.
Kemudian mari kita fahami dan kita hayati apakah kepentingan menunaikan solat 5 waktu. Kepentingannya ialah sebagai bukti keimanan kepada Allah. Bukti yang menunjukkan bahawa kita beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, solat itu akan menghapuskan, menggugurkan, menghilangkan dosa. Yang ketiga, akan mendapat pahala dan menguatkan iman. Dengan solat itu Allah Ta'ala akan memberi pahala, dan pahala itu kita akan gunakan di akhirat nanti. Malah di syurga kita akan dapat masuk syurga. Di dunia juga Allah Subhanahu wa taala akan memberi keuntungan dan kebaikan kepada kita, dan menguatkan, memperkukuh dan memperteguhkan iman kita. Yang keempat, akan memperolehi ketenangan. Siapa solat, hati dia akan tenang. Yang kelima, membentuk akhlak yang mulia, membentuk akhlak peribadi, menjadi seorang yang baik, seorang yang berjasa kepada ibu bapa, seorang yang sentiasa ingin membuat kebaikan. Yang keenam, mendisiplinkan diri. Mendisiplinkan diri, iaitu kita akan menunggu waktu solat. Seterusnya, bila masuknya waktu solat dengan kita mendengar azan yang berkumandang, maka kita akan bersedia untuk solat. Jadi anak-anak, marilah kita bersungguh-sungguh untuk menunaikan solat. Kerana solat itu merupakan tiang agama. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan anak-anak bermula dari berumur 7 tahun. Rasulullah menyuruh solat semenjak dari umur 7 tahun. Itu darjah 1. Baiklah, info berkenaan macam mana hukum orang yang meninggalkan solat, orang yang tidak solat, tidak sembahyang. Dia ada 3 hukum. Yang pertama, sekiranya dia sengaja, tidak solat dan dia mempersendakannya, maka hukumnya kafir. Kafir. Seperti orang kafir menyembah tokong berhala. Masuk neraka kekal di dalam Islam lamanya. Hukumnya kafir dan dia wajib bertaubat. Wajib bertaubat. Apa dia taubat? Kembali kepada Allah dengan menyesal, dengan kecewa dengan apa yang berlaku, dengan kita tidak mengulangi perbuatan yang tidak perbuatan meninggalkan solat itu. Itu makna bertaubat. Yang kedua, sengaja kerana malas. Dia malas. Hukumnya fasik. Hukumnya fasik, berdosa, dan dia wajib bertaubat. Wajib bertaubat. Yang ketiga, tidak sengaja. Tidak sengaja. Dia terlupa untuk solat, maka dimaafkan. Tetapi dia kena ganti. Semua 3 perkara ni wajib ganti semuanya. Jadi kesimpulannya, apa yang kita pelajari pada kali ini, anak-anak semua tolong jaga sembahyang. Sembahyanglah dari awal umur 7 tahun lagi, kerana dengan sembahyang itu akan menjadikan kita
seorang yang hebat, seorang yang berjaya, seorang yang baik, seorang yang mendapat keuntungan di dunia dan di akhirat, insya-Allah. Jadi Ustaz harap agar anak semua dapat memahami pembelajaran kita pada kali ini dengan baik. Terima kasih kerana menonton dan belajar. Jangan lupa subscribe. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.